Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Kita jumpa lagi dengan kelas cikgu Ridwan pada hari ini. Cikgu nak sambung masih lagi dalam bab 1 dalam tingkatan 2 ini, iaitu dalam biodiversity. Di mana hari ini kita nak tengok hasil pembelajaran membezakan organisma dengan kekunci dikotomi berdasarkan ciri-ciri sepunya, dan kita ada mencirikan kumpulan taksonomi utama lah. Jadi inilah yang kita akan lihat nanti dekat sini. Okey, tapi sebelum itu, sebelum cikgu mula, so kita, apa kata kita lihat satu video. Wow, sungguh menarik kan kehidupan dunia haiwan di luar sana. Itu cikgu ambil daripada intro National Geographic lah. So hari ni kita nak tengok lah ciri-ciri ataupun perbezaan organisma dan ciri-ciri yang ada. Okay, kita lanjutkan. So dekat sini kita lihat pada pengkelasan haiwan. So murid-murid di rumah dekat sana, buku teks pun telah dibekalkan kepada kamu. Kamu boleh buka pada muka surat, kita sambung. Dalam sebelum ni kita sampai kepada muka surat 6. So kita boleh rujuk pada muka surat 7 dan seterusnya lah. So hari ni kita nak lihat dekat sini kita ada pengkelasan haiwan lah yang kita boleh bahagikan kepada dua. Okay, dalam video tadi pun sebenarnya ada, cuma nanti kita lihatlah. Kamu refresh balik selepas kita belajar dengan video tadi. So kita ada dua. Yang pertama kita ada berkaitan dengan interbrata dan kedua vertebrata. So apa interbrata dan vertebrata ni? Okay, kita lihat dekat contoh di bawah ini. Okay, di mana interbrata ni kita rujuk kepada haiwan-haiwan yang tidak bertulang belakang. Yang tidak bertulang belakang, apa dia nanti kita lihat. Dan di bawah ni adalah pembahagian haiwan-haiwan interbrata. Subhanallah, susahnya je nak sebut. Ini haiwan yang tidak bertulang belakang. Di mana kita bahagikan kepada dua kumpulan, iaitu yang pertama tanpa kaki dan yang kedua berkaki. Dahsyat tanpa kaki. Macam mana dia bergerak kan? Itu satu soalan lah. Itu ada soalan yang bagus. Berkaki confirm lah, kita tahu. Okey, so tanpa kaki bahagi lagi kepada dua. Badan tanpa segmen. Segmen ni macam pemisah-pemisah lah, macam lori tangki tu yang membawa minyak. Kita nampak lori tu dipisahkan kepada bahagian-bahagian kecil tu kita panggil segmen. Dan yang kedua kita ada badan bersegmen. Manakala untuk vertebrata ada kaki pula, kita lihat haiwan-haiwan mempunyai 3 pasang kaki. Apa dia? Contoh haiwan 3 pasang kaki ni, kita terus tak terfikir kan? Dan lebih daripada 3 pasang kaki. Dahsyat kan? Sungguh cetek sebenarnya ilmu kita. Kita biasa melihat haiwan tapi kita tak tahu bagaimana ianya dikelaskan. Masya Allah. So kita sambung. So interbrata tanpa kaki. Memanglah kan haiwan semua bergerak kan. So kita soalan kita, kalau dia tak ada kaki macam mana dia nak gerak? Okey, sebelum tu kita tengok ni. Tadi cikgu dah sebut segmen kan. Segmen dan juga tidak bersegmen. So badan bersegmen ni merupakan pembahagian badan haiwan kepada beberapa segmen. Betul lah. Macam cikgu contoh tadi lori. Bagi lori membawa minyak, petrol ke diesel ke atau bahan kimia lain yang dibahagikan kepada bahagian-bahagian kecil bagi tujuan mengurangkan kesan inersia tu di dalam fizik lah. Dalam haiwan ni segmen ni digunakan lain.
So kita tengok nanti. So badan tanpa segmen ini, badan tanpa segmen ini kita lihat contoh dulu kat sini. Kita ada span, kita ada buran. Cikgu pun tak tahulah apa span ni. Cikgu pun tak pernah lihat span ni. Buran pun cikgu tak tahu. Karang laut cikgu tahu. So hari ni pun cikgu baru tahu karang laut ni merupakan haiwan ataupun tumbuhan. Kat sini kita tengok. So kita ada planaria. Dan inilah yang paling dekat dengan kita, siput. Paling dekat dengan kita. Rupanya siput ni merupakan haiwan invertebrata tanpa kaki, tapi masih boleh bergerak. Rahsia alam, rahsia Allah yang kita lihat pada hari ini. So terdapat di mana dia mempunyai badan tanpa segmen. Kita tengok badan dia tanpa segmen ni, tanpa pemisah-pemisah lah. Okay, kita tengok lain pula. Badan bersegmen. Setengah badan invertebrata tanpa kaki mempunyai badan bersegmen. Ni kita lihat contoh lah. Yang pertama kita ada cacing tanah. Ni segmen ni. Bahagian-bahagian kecil ni yang dibahagi-bahagikan ni. Kemudian kita ada cacing pita yang duduk dalam perut kita ni. Kemudian kita ada lintah yang paling ditakuti ni. Kalau dihisap darah, dia selagi tak gemuk, selagi dia tak kenyang, dia tak akan jatuh. Selagi itulah dia gemuk dekat badan kita. Okey, inilah contoh haiwan invertebrata tanpa kaki yang mempunyai badan bersegmen. Pisah-pisah kecil lah. Seolah-olah macam spring lah badan dia. Seolah-olah macam spring. Kemudian kita lihat bahagian yang kedua tadi, pecahan daripada invertebrata yang kita lihat dekat sini, invertebrata berkaki. So ciri-ciri dia mempunyai badan bersegmen, ciri yang pertama. Dan ciri yang kedua mempunyai kulit keras, rangka luar. Rangka luar dia mempunyai satu lapisan kulit keras yang biasanya bertujuan untuk melindungi haiwan tersebut lah. Kita tengok dekat sini. So kita ada dekat sini yang pertama kita lihat semut. Kita lihat semut. Dia ada tulang belakang dan dia berkaki. Kemudian kita ada kupu-kupu. Kemudian kita ada lipas. So dekat sini cikgu nak highlightkan berkaitan dengan ni, 3 pasang kaki. 3 pasang kaki. Ni contoh-contoh lah haiwan invertebrata yang mempunyai 3 pasang kaki. Kemudian kita lihat haiwan yang mempunyai lebih daripada 3 pasang kaki. 3 pasang kaki. Kamu jangan silap. Tengok balik kat sini. 3 pasang kaki ni maksudnya kaki pertama, kaki kedua ni sepasang. Kaki ketiga, kaki keempat ni sepasang. Kaki 5 ke 6 itu sepasang. Jadi 3 pasang. Kan manusia sendiri ada sepasang kaki. Kamu kena faham lah. Yang itu yang dimaksudnya sepasang. Okey, lebih daripada 3. Ni kita ada 1, 2, 3, 4. So ada ni lah. Kamu kira sepasang, ni sepasang 1. Ni sepasang lagi 2, 3 dan yang ini 4. Sepasang tu mewakili 2. Kemudian kita ada belangkas. Ni biasa jumpalah, cikgu pun biasa jumpa. Biasa orang makan telur dia. Dan belangkas ni pun dia boleh makan. Kita ada udang. Semua suka udang. Paling kita takut 2 binatang ni, lipan, kalajengking. Yang ini 2 binatang ni, kalau lipan ni biasa orang tangkap bagi dekat ikan yang mahal tu. Ikan apa cikgu lupa. Alasannya untuk mencantikkan kulit. Kalajengking ni, kalau kat rumah-rumah kampung yang sejuk tu, dia ada keluar. Ni cikgu pernah jumpalah 2 binatang ni. Sebesar-besar lipan pun pernah cikgu pernah lihat. Kalajengking ni biasa cikgu jumpa kecil warna hitam. Okey, vertebrata pula adalah haiwan yang mempunyai tulang belakang. Tadi invertebrata tadi tidak mempunyai tulang belakang lah. Tapi masih boleh bergerak. Dan dibahagikan kepada 2, iaitu tanpa kaki dan juga berkaki. So vertebrata ni pula haiwan yang mempunyai tulang belakang. So vertebrata bagi haiwan ini dibahagikan kepada berapa kategori ni? 1, 2, 3,
4 dan 5. Ikan, amfibia, reptilia, burung dan juga mamalia. Yang dekat dengan kita, yang kita kenal sangat-sangat, saya rasa yakin sangat-sangat murid tahu ikan, murid juga tahu burung dan setengah murid mungkin tahu apa mamalia dan juga reptilia. So kita tengok dekat sini, apakah kelasan untuk ikan, amfibia dan seterusnya. Ini kita ikan. Ciri-ciri ikan. Ciri-ciri haiwan. Ciri-ciri haiwan vertebrata yang kumpulan pertama ni kita lihat ikan. Apa ciri-ciri dia? Pertama, poikilotoma. Apa dia poikilotoma ni? Inilah ada kat info sains ni. Poikilotoma ni susah nak sebut ni. Cikgu bukan cikgu sains, susah juga nak sebut. Iaitu organisma yang mempunyai suhu badan yang berubah-ubah mengikut suhu persekitaran. Hebat Kemudian kita ada ciri lain, kita ada apa ni? Homeotherma, iaitu haiwan yang suhu badannya malar dan bebas daripada pengaruh suhu persekitaran. Kalau suhu persekitaran panas pun atau sejuk, dia tak berubah, maintain. Maksudnya dia ada suhu badan yang tersendiri. So, ciri-ciri ikan lain, badan ditutupi sisik yang keras. Sisik yang keras. Kemudian berlendir, mempunyai sirip dan ekor. Bernafas melalui insang. Kat sini insang. Kemudian sifatnya bertelur dan melakukan persenyawaan di luar. Contoh ikan, kita ada ikan badut. Ikan badut ni Finding Nemo. Filem Finding Nemo. Ikan kerapu. Kalau dia dah besar, dia jadi kertang. Dan kita ada belut. Belut ni pun ada belut elektrik. Cikgu pernah tengok movie, YouTube. Belut elektrik ni, bila buaya tu nak tangkap dia, dia kenakan renjatan elektrik. Dan kita manusia pun kalau terkena renjatan belut elektrik ni, boleh meninggal lah. Besar voltan dia, kalau tak silap 1000 voltan. Kalau tak silap cikgu lah. Jadi tak lupa fakta itu. Pengkelasan yang berikutnya, amfibia. Amfibia ni dia ada 2 alam. Amfibia ni dia ada 2 alam. Sama tadi, yang pertama poikilotherma, suhu dia berubah-ubah dengan persekitaran, boleh hidup di darat dan juga di air. Inilah 2 alam. Dia boleh hidup dalam air dan dia boleh naik ke darat. Badan ditutupi kulit yang lembab. Kulitnya sentiasa lembab. Bernafas melalui insang. Amfibia dewasa bernafas menggunakan peparu dan kulit yang lembab. Ni dewasa. Kalau anak guna insang tadilah. Contoh katak lah. Contoh katak. Kalau dia kecil kita panggil berudu kan. Dia guna insang. Kalau dia jadi katak, ni dia guna peparu dan juga kulitnya sentiasa lembab. Dia menghasilkan telur, berlendir dan tidak bercengkerang. Ini ciri-ciri lain lah. Dan melakukan juga persenyawaan di luar. Ini ciri-ciri bagi amfibia. Contoh-contoh haiwan amfibia. Kita ada katak. Ini contoh telur katak. Kalau kecil ni kita panggil berudu, anak dia. Yang ini kodok, adik-beradik katak lah. Dan salamander. Salamander ni hebat juga. Kalau kaki dia putus, kelebihan dia boleh tumbuh balik kaki tu. Hebat kan ciptaan Allah salamander. Kalau manusia, kalau kena potong boleh tak keluar balik kaki? Agak-agak tak boleh lah kan. Okey. Seterusnya kita ada vertebrata reptilia. So ciri-cirinya sama lagi. Poikilotherma, suhu yang berubah-ubah dengan persekitaran. Menghasilkan telur yang bercengkerang. Telur dia ada cengkerang. Ni ciri-ciri. Kemudian bernafas melalui peparu. Bersisik juga. Ikan tu bersisik dan berkulit keras. Melakukan persenyawaan dalam. Tadi untuk amfibia dan ikan, persenyawaan di luar. Manakala reptilia ni melakukan persenyawaan dalam. So contohnya kita ada penyu, kita ada ular, kita ada iguana dan juga kita ada buaya. Ini kita panggil reptilia lah. Yang biasanya yang kita lihat seolah-olah macam ganas. Kita ada ular dan buaya kan. Tapi ada juga haiwan lain seperti penyu dan juga iguana yang biasanya kita bela dia kan secara illegal.
Okey, kita ada burung seterusnya. Burung ni ciri-ciri dia homotherma. Ni tadi suhunya malar. Suhunya malar dan tidak bergantung pada persekitaran. Dia ada suhu sendiri. Seolah-olah maintain lah, suhu badan dia maintain. Badannya dilitupi bulu pelepah. Ni kamu tahu lah, bulu pelepah ni dia boleh cabut-cabut kan. Bukan macam bulu kucing tu. Dia, fungsinya mengekalkan suhu badan, bernafas melalui paru-paru. Dia mempunyai sayap atau kepak. Sebab tu kita panggil burung. Mempunyai sepasang kaki yang bersisik. Betul. Dan melakukan persenyawaan dalam. Dan juga menghasilkan telur bercengkerang keras. Sama macam reptilia tadilah. Contoh dia, kita ada burung raja udang. Ada itik. Itik juga merupakan kelas daripada burung. Ini burung hantu. Dan kita lihat sikit info sains kat sini. Burung enggang merupakan haiwan yang dilindungi di Malaysia. Burung ini merupakan burung rasmi negeri Sarawak. Ini contoh-contoh burung lah. So kita dah lihat dekat sini. Contoh bagi vertebrata tadi. Iaitu yang keempat kita ada burung. Seterusnya kita lihat yang kelima iaitu mamalia. Mamalia. So ciri-cirinya homotherma. Suhu yang berubah-ubah. Badan litupi bulu dan rambut. Kalau dia dekat badan kita panggil bulu. Kalau dia dekat kepala kita panggil dia rambut. Bernafas melalui peparu. Kebanyakan haiwan menggunakan peparu kecuali di dalam air saja, dan juga anak bagi haiwan yang kita panggil dia tadi sebagai amfibia menggunakan peparu. Dia melakukan persenyawaan dalam. Dan kehebatan untuk mamalia ni yang paling ketara adalah ni, melahir dan menyusukan anak. Sebab tu kita panggil dia mamalia lah. Ingat tu belajar. Contoh kelawar. Kelawar jarang kita nampak kan. Sekarang dah kurang lah. Zirafah, gajah dan juga singa. Okay, apakah perbezaan antara bulu dengan rambut? Tu yang cikgu cakap tadi. Kalau bulu biasanya di badan, rambut biasanya dekat kepala lah. Itu secara logik cikgu. Logik pada cikgu. Kemudian kita lihat pada pengkelasan tumbuhan. Kita ada haiwan dan kita ada tumbuhan kan. Sebab kita nak belajar hari ni kelas. So dalam haiwan ni kita ada dua. Kelasan yang utama iaitu tidak berbunga dan berbunga. Dua sahaja. Dua sahaja, tidak berbunga dan berbunga. Kalau bunga ni kamu tampaklah yang ada. Contoh bunga ros. Contoh tumbuhan tidak berbunga, contoh mungkin paku pakis. Ni lah. Ni adalah contoh paku pakis. So info sains di sini tumbuhan tanpa vaskular ni kat sini. Kita lihat apa vaskular. Merupakan tumbuhan yang ringkas dan kecil tanpa sistem vaskular. Tumbuhan vaskular mempunyai sistem vaskular yang mengangkut air dan makanan ke seluruh bahagian tumbuhan. Tumbuhan ini juga mempunyai akar, batang dan juga daun yang nyata. Jelaslah. So tumbuhan tidak berbunga ni terdiri daripada lumut. Contoh dia. Tak ada bunga kan lumut. Warna hijau je. Paku pakis. Ni contoh dia. Tapi ni dalam pasu. Dan conifer. Dan juga conifer. Okey. Itu perkataan yang kita tak pernah dengar lah. Conifer. Dan satu lagi adalah vascular. Nanti kita cari. Dan itu soalan satu yang kita nak lihat. Apa dia vascular, apa dia conifer. Okey. So ni tumbuhan tidak berbunga. Kita bahagi lagi kepada 3. Lumut, paku pakis dan conifer. Ada 3 kan. So lumut ni membiak dengan menghasilkan spora. Bukan vaskular. Tadi dah ada contoh vaskular. Kemudian paku pakis membiak dengan spora juga. Dan merupakan tumbuhan vaskular. Lumut bukan vaskular. Manakala conifer membiak dengan menghasilkan kun. Sungguh luas ilmu ni. Tumbuhan menghasilkan kun. Apa dia kun? Dan conifer paku pakis merupakan tumbuhan vaskular. Vaskular tadi ada kita mark kat sini. Apa itu tumbuhan vaskular kat sini? Apa itu tumbuhan vaskular? Dah ada ni. Mempunyai sistem vaskular iaitu mengangkut air dan makanan ke seluruh bahagian tumbuhan. Itu vaskular. Dia ada akar, dia ada batang, dia ada daun. Kalau vaskular ni dia ringkas. Ni lah. Seperti lumut. Dia ada dekat batu, dia ada dekat pokok.
Dia kadang seolah-olah macam menumpang. So kalau paku pakis ni, vaskular kita ingat dia macam ni lah. Dia ada akar saja. Kemudian dia ada akar, kemudian ada dahan. Dekat dahan tu kita ada daun. Tu kita panggil vaskular. Dia ada sistem untuk menyerap air dan juga makanan melalui akar dan juga dahan-dahan pada pokok itulah dia punya medium kulit untuk mengangkut makanan. Sebab tu kalau orang di luar sana nak matikan pokok, biasanya kita kopek kulit tu secara gelang. Lama kelamaan pokok itu akan mati. Kenapa? Makanan yang disebut atau zat-zat yang disebut daripada tanah tidak sampai ke keseluruhan pokok melalui kulit tadi. Okey, kemudian tumbuhan berbunga. Contohnya kat sini kita ada tumbuhan pokok padi, pokok orkid, pokok teratai dan juga pokok bunga matahari. Semua kenal saya rasa. Tumbuhan berbunga ni menghasilkan bunga, akan menyediakan buah dan mempunyai biji. Setiap biji benih mempunyai kotiledon. Kotiledon, satu lagi perkataan baru, iaitu makanan simpanan yang akan digunakan oleh biji benih itu. Okey. Untuk bercambah. Biji benih yang mempunyai satu kotiledon dipanggil, satu biji benih dipanggil monokotiledon. Kalau satu biji benih, kalau banyak kita panggil kotiledon. So biji benih yang mempunyai sepasang kotiledon dipanggil dikotiledon. Satu mono, dua di. Okey. Apa tadi kotiledon? Tu makanan simpanan akan digunakan untuk biji benih untuk bercambah. Itu dia maksud kotiledon. So, dalam jadual seterusnya kita lihat perbezaan antara monokotiledon 1, dikotiledon 2. Kacang contoh. Kacang kacang tu biasa kacang yang kita makan tu boleh pecah dua Ni contoh yang diberi untuk mono ni jagung. Okey, so pokok jagung punya berakar serabut, daun berurat selari, kebanyakan pokok berbatang lembut, pokok padi dan pokok jagung contoh. Kemudian bilangan biji dia 2. Akar yang ada, sistem akar dia tunjang. Tadi kalau mono serabut. Kemudian dari segi daun, mono ni dia berurat selari, manakala untuk dikotiledon dia berurat jejala. Ni ada kat bawah ni. Contoh jejala dan selari. Dari segi batang, untuk mono ni dia lembut, tapi dikotiledon ni adalah kebanyakannya pokok berbatang kayu. Contoh pokok tomato dan juga pokok durian. Banyak lain Banyak lagi pokok-pokok di luar sana lah Yang paling penting kat sini kamu faham berurat selari dan juga berurat gejala. Mono batang lembut, diko ni batangnya keras. Itu perbezaan ketara antara monokotiledon dan juga dikotiledon. Okey, kemudian kita tengok slide yang kedua akhir. Bagaimana kita nak membina kekunci dikotomi. Fungsi ni, kekunci dikotomi ni adalah untuk mengenal pasti, ni fungsi dia. Untuk mengenal pasti dan mengkelaskan organisma secara sistematik berdasarkan persamaan dan perbezaan. Kekunci dikotomi dibina daripada beberapa siri kuplet. Kuplet ni mungkin soalan saya rasa. So, untuk lebih lanjut kita lihat pada contoh yang diberi. Kita ada ikan bawal, ayam, singa, katak, ular. Okey, kekunci dikotomi ni kita lihat kalau haiwan ini, contohlah kalau ikan bawal, adakah dia poikilotherma? Kita tengok tadi kan kita ada 2. Poikilotherma ni mempunyai suhu yang berubah-ubah. Homo ni suhu yang malar. So kalau ianya dia akan pergi ke dua. Kedua ni pergi kedua maksudnya bersisik lah. Kemudian bila dia bersisik, dia akan pergi ke nombor 4. Nombor 4 dekat sini adalah tidak mempunyai insang atau mempunyai insang. So jawapannya mempunyai insang. So jawapannya ikan bawal. Itu ciri-ciri lah macam mana kita membuat kekunci dikotomi. Okay, kita tengok ayam. Okay, ayam adakah dia poikilotherma? Kita tengok. Ataupun dia homoitherma. So jawapannya ayam adalah homoitherma.
So, dia akan pergi ke nombor 3, iaitu tidak berbulu pelepah atau berbulu pelepah. So, jawapannya berbulu pelepah. So, jawapannya A, ayam. Senang kan? Yang penting kamu tahu ciri-ciri haiwan. Dia bersisik ke, poi ke, homoi ke, berbulu pelepah ke, ataupun mempunyai isang. Singa. Singa ni homo lah. Okey. Kemudian dia pergi ke 3. Tidak berbulu pelepah atau berbulu pelepah. So, jawapannya tidak berbulu pelepah. Dia ada berbulu. Kalau haiwan jantan, dia ada rambut. So, jawapan dia singa. Mudah kan? Ular, kita tengok ular. Mana ular? Adakah dia poi atau homoi? Ya. Jawapannya? Ya, tidak. Dia bukan poi, dia homoi. Tapi dia adalah haiwan yang bersisik. So, kalau dia bersisik, dia pergi kepada nombor 4. Apa nombor 4? Tidak mempunyai insang, menyuai insang. So, ular tidak mempunyai insang. So, jawapannya ular. Ni contoh yang pertama. Contoh kekunci yang kedua, kita ada tumbuhan. Ni untuk haiwan, ni untuk tumbuhan. Pokok jagung, Marchatia sp, paku pakis, Genitum sp. Cikgu pun tak tahu sp ni apa, special kot. Dan pokok bunga matahari. Tidak berbunga. Tidak berbunga, contoh kita ada ni. Marchatia ni, paku pakis, jagung. Okey, kalau dia tak berbunga, kita pergi pada nombor 2, iaitu tanpa vaskula atau vaskula. Okey, vaskula ni kita dapat dia ada akar. Tanpa vaskula ni dia tak ada akar. So, macam ni kita lihat kalau pergi 2 ni, kalau yang pertama, kalau dia tanpa vaskula, kita ada Marchatia ni lah. Marchatia sp. Kalau dia ada vaskula, dia akar tu kita ada pergi nombor 4. Pergi nombor 4 iaitu hasilkan biji benih ataupun tidak menghasilkan biji benih ataupun menghasilkan biji benih. So, kalau dia menghasilkan biji benih, kita panggil dia gintum. Kalau tidak, kita panggil paku pakis. Ini contoh mudahlah bagaimana kamu nak mengguna atau membina yang kita masukkan tadi ke kunci dikotomi. So, untuk slide yang 24 dan 25 ni, kamu kena faham perlahan-lahan lah. Fahamkan betul-betul macam mana kekunci dikotomi bagi tumbuhan dan haiwan dibina agar kita dapat menciri dan juga menjelaskan daripada ciri tersebut akan contoh tumbuhan yang kita hendak cari. Okey. So, sampai di sini saja kelas cikgu pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.